Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Legenda Alam Channel. Pada hari ini kita memaparkan lagi apa yang ada pada akhbar elektronik kita di Sarawak ini. Salah satunya yang saya pilih pada hari ini adalah dari utusan Borneo. Sebelum itu saya ingin mengucapkan salam Isra' Mi'raj kepada semua warga Muslim di Sarawak dan seluruh Malaysia secara amnya. Kerana hari ini adalah tarikh 27 Rejab 1441 Hijrah. Ya, baru malam tadi kalau ikut kalender Islam kita bermula pertukaran hari adalah selepas maghrib semalam. Kalau hari ini 27 apabila masuk hari maghrib petang nanti dia akan berubah menjadi 28 Rejab. Itu untuk pengetahuan anda semua kepada penonton-penonton. Okey, hari ini kita lihat pada utusan Borneo iaitu hari Ahad 27 Mac tahun 2020 melihat pada isu-isu yang ada di dalam utusan Borneo berkaitan dengan COVID, macam kombif pula kita sebut. COVID-19, kita lihat diklat miliki ijazah Australia pada kadar yuran IPTA. Okey, kita lihat di sini. Okey, inisiatif rangsangan ekonomi ini yang utama. Kerajaan Negeri Umum pakej bantuan ekonomi pada Isnin ini. Kerajaan negeri untuk yang Sarawak. Kita lihat Kuching, kerajaan negeri akan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi bagi mengurangkan beban ekonomi akibat penularan COVID-19. Ketua Menteri Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata inisiatif itu akan diumumkan pada Isnin ini. Akan diumumkan pada Isnin ini kita namakan sebagai pakej bantuan ekonomi. Ujarnya pada sidang media di Wisma Bapa Malaysia di sini semalam. Ditanya mengenai bantuan untuk peniaga kecil yang terjejas susulan Perintah Kawalan Pergerakan, Abang Johari berkata ia turut diambil kira di bawah pakej bantuan ekonomi itu nanti. Sehubungan itu, Abang Johari meminta semua pihak untuk menunggu pengumuman yang akan dibuat pada Isnin ini. Pada sidang media itu, Abang Johari turut memberi jaminan bahawa bekalan keperluan seperti makanan, topeng penutup mulut dan hidung serta cecair pencuci tangan mencukupi untuk semua. Kalau anda ingin tahu selanjutnya, kamu boleh langgan e-paper utusan Borneo. Ya, nanti akan saya iklankan dalam pada penghujung video ini nanti agar anda mudah untuk melanggan e-paper utusan Borneo dan The Borneo Post. Okey. Yang kedua, kita lihat di sini. Seperti yang saya kata semalam, yang kes seorang warga emas yang dilaporkan hilang dan mereka menemui mayat sisa-sisa bahagian anggota badan mayat warga emas tersebut. Kesian Ni mereka dah dapat tangkap buaya. Ini laporan dia, iaitu buaya dipercayai serang lelaki ditembak mati. Seekor buaya yang dipercayai membaham seorang lelaki di Sungai Mekam Sarik dekat sini baru-baru ini ditembak mati oleh penduduk kampung malam kemarin. Sekitar jam 8.50 malam, beberapa penduduk bertindak untuk memburu reptilia itu di Sungai Terbabit dan hasilnya mereka berjaya menembak buaya itu tidak jauh dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Dan kalau ingin anda tahu lanjutnya, boleh rujuk kepada langganlah. Okey. Sarawak catat 2 lagi kes kematian akibat COVID-19 semalam. Ini yang terbaru semalam. Kuching, Sarawak merekodkan 2 lagi kes kematian akibat COVID-19 semalam, menjadikan jumlah mangsa terkorban seramai 3 orang setakat ini. Ini susah hati kita kalau makin bertambah orang yang positif juga semakin bertambah. Mudah-mudahan hari yang penuh berkah ni sebenar hari Isra' Mi'raj kita sama-sama berdoa agar semua ini menjadi lebih reda dan kita kembali bergerak seperti biasa. Okey, kita terus pada muka yang seterusnya. Okey.
PJA perhebat cegah jenayah hentas sempadan. Anggota akan tetap turun padang untuk menjalankan rondaan bihapun ketika krisis COVID-19. Kuching. Pasukan Gerakan AM Batalion 11 memberi jaminan akan terus memperhebatkan operasi mencegah jenayah rentas sempadan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Penting ya mereka untuk mencegah jenayah dengan menjaga semua sempadan-sempadan yang ada. Dalam gambar ini ada tempat rondaan oleh anggota PJA di salah satu jalan tikus yang dikenal pasti. Kemudian keadaan sepi di Pasar Serikin yang lengang susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Ialah untuk keselamatan, untuk mengelak penyebaran virus itu lebih berleluasa, kita kena ikut Perintah Kawalan Pergerakan. Tak kira kita di mana, baik dekat sempadan pun kita kena buat. Dekat laut taklah kita dibenarkan untuk menangkap tangkapan untuk dibawa ke pasar untuk dijual kepada rakyat agar rakyat dapat makan. Itu tak masalah. Ini tentang keselamatan. Ini penting. Takut khawatir kalau kita sentiasa dimasuki oleh warga negara asing menggunakan jalan tikus, mungkin boleh mendatangkan jenayah yang tak kita jaga. Itu pendapat saya saja. Okey, kita lihat yang lain. Polis Sarawak siap siaga berganding bahu dengan Angkatan Tentera Malaysia kuat kuasa untuk Perintah Kawalan Pergerakan. Polis Kontijen Sarawak siap siaga berganding bahu dengan Angkatan Tentera Malaysia dalam menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengekang penularan COVID-19. Ini sangat penting. Kalau tak buat, susahlah. Sebab selalu dengar kita dekat media sosial, media internet, ada yang segelintir yang masih buat biasa-biasa saja pergi pasar minum kopi. Itu yang berlaku ada di Miri semalam, degil. Kalau tak jauh rujuk pada newspaper semalam yang saya buat dalam video yang semalam. Okey, Sarawak Energy tutup semua kaunter perkhidmatan pelanggan. Sarawak Energy akan menutup semua kaunter perkhidmatan pelanggan buat sementara waktu sehingga notis selanjutnya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bagi membantu kerajaan mengekang penularan COVID-19. Kalau kita lihat di sini, kita sudah memasuki era penggunaan internet. Rasanya kemudahan-mudahan ini tidak masalah kalau pihak Sarawak Energy menutup semua kaunter perkhidmatan pelanggan bagi mengurangkan penularan yang ada semasa ini. Kita boleh menggunakan, kalau untuk orang Sarawak, kita gunakan Sarawak Pay. Boleh kita untuk membayar bil air, bil elektrik yang ada di dalam aplikasi tersebut. Boleh rujuk pada Google Play Store, dan kalau yang menggunakan produk Apple boleh gunakan tak tahulah, saya tak guna. Okey. Boleh je. Ada jadi kita katakan memang sudah sebelum itu pelanggan digalakkan untuk menggunakan perkhidmatan dalam aplikasi mudah alih yang tersedia di Play Store atau di App Store. Boleh rujuk di sana saja. Okey, itu saja. Sekejap. Okey, kita lihat pada muka saya. Kemudian ini Sekatan Jalan Raya Polis kejutkan pengguna di pusat Bandaraya Miri. Tahniah polis kerana boleh mengejutkan pengguna di pusat Bandaraya Miri. Kalau tak, bila lagi mereka nak kekalkan stay at home. Okey, kita tengok yang lain pula. Semua di sini juga dari tempatan, semua majlis akad nikah dalam Sarawak ditangguh hingga 31 Mac. Penting. Kalau tak, jangan sewa virus. Ya, ini penting, kena ikut juga. Semua apa-apa yang melibatkan dalam orang yang ramai, kurangkan ataupun tangguhkan. Okey. Kalau kita tengok di video, ada yang baca akad nikah depan rumah saja. Kesian. Lebih sabar dan tunggu kita selesaikan hal ini semua dulu. Okey, kepulangan 4 warga dari Ichmak dipantau. Mereka dibenarkan balik ke Sarawak selepas acara di Indonesia tersebut dibatalkan Khamis lepas. Kerajaan Sarawak memantau kepulangan 4 rakyat negeri ini dari menghadiri acara Ijma' of Asia 2020 di Indonesia. Okey, saya harap mereka kepulangan 4 warga ini sila ikut peraturan
Dan ikutlah apa arahan yang telah kerajaan beri ini bagi mengengkang COVID-19 sebenarnya. Sangat penting untuk sebagai kesihatan dan keselamatan kamu semua. Okey, terusnya kerajaan dicadang beri bantuan kepada penjaja dan gerai tamu muka. Kerajaan negeri dicadang memberi bantuan kepada penjaja atau gerai tamu muka yang terpaksa ditutup ketika perintah kawalan pergerakan COVID-19. Inisiatif kurangkan. Ini ada muka satu tadi. Pekan Sabtu Oyak pun turut ditutup. Jumlah aliran trafik di Miri jelas menurun sejak perintah kawalan pergerakan dikuatkuasa. Pasar Tamun Sarike tutup sepanjang PKP. Ini Sarike tempat saya sendiri pernah pergi Sarike? Jangan pergi dulu. Stay at home dulu. Samu tutup. Komitmen penduduk Samarahan patuhi PKP mendapat pujian. Bagus. Okay, terus ke muka surat seterusnya. Okey. Dah nak 11 minit dah ni. Okey, kerajaan PN digesa edar toping percuma bukan naikkan harga. Dari Pemuda Parti Tindakan Demokratik menggesa kerajaan Perikatan Nasional mengedarkan topeng hidung dan mulut secara percuma kepada rakyat bukannya menaikkan harga. Okey, tak apa. Itu memang satu inisiatif yang bagus juga sebenarnya. Ialah edarkan topeng hidung dan mulut secara percuma. Memang ada yang mampu beli, ada yang tak sempat beli. Kita edarkan kepada semua rakyat yang memerlukan. Okey, peniaga terjejas mohon diberi insentif. Masa sukar menyebabkan perniagaan merudum kerana ketiadaan pelanggan. Ialah tadi di muka soalan pun memang memerlukan bantuan dan insentif. Kita tengok insentif nanti akan diberikan oleh kerajaan negeri pada hari Isnin nanti. Okey, bantuan makanan, barangan kesihatan disumbangkan kepada Hospital Limbang. Bagus. Pejabat daerah Limbang melaksanakan tanggungjawab sosial korporat bersama Persatuan Hokkien dan Hotel Purnama Limbang dengan mengagihkan bantuan dalam bentuk bekalan makanan dan minuman serta produk kesihatan kepada Hospital Limbang. Tahniah kepada Persatuan Hokkien dan Hotel Purnama Limbang. Bagus betul bakti sosial mereka bantu kepada Hospital Limbang, sebab kita tahu orang yang pertama sekali yang bergerak dalam frontliner dalam kes COVID-19 ni adalah orang-orang yang bekerja dalam kesihatan dan juga termasuk juga dengan orang-orang bekerja di immigration, di sempadan. Sangat penting. Yang lain penguatkuasa PKP dibawa lancar, tiada ingkar arahan. Bagus. Kita lihat muka surat sebelah. 170 pusat pendaratan ikan di Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia tutup sementara sehingga 31 Mac di Miri. Tutup ia selaras perintah kawalan pergerakan dikuatkuasa oleh kerajaan. Seterusnya di Miri, kebanyakan pasar tamu di bawah bidang kuasa Majlis Bandaraya Miri diarah tutup. Tutup, bagus. Kampung-kampung di sekitar Kota Semarahan sunyi, lengang. Memang kalau semua patuh memang sunyi. Kampung-kampung, jangan balik kampung. Bagi yang dah balik kampung, stay kat kampung saja, jangan balik ke bandar dulu sehingga 31 Mac ini. Okey, CEO Laku Management, tak tahu IR ni Franklin meninggal dunia. Salam takziah kepada mendiang. Okey. Akibat meninggal Ketua Pegawai Eksekutif Laku Management Franklin Ukcal, 49 tahun, meninggal dunia di sebuah hospital swasta di sini pada jam 12.18 tengah hari Jumaat lalu akibat komplikasi penyakit terminal. Okey, seramai 27 wanita sertai bengkel kain buri. Bengkel. 27. Okey. Pustaka Miri. Pelawat pengguna beri maklum balas kepada perkhidmatan. Buat. Okey, masih. Ini yang menarik di sini. Yang menarik di sini. Ni.
Lagi penduduk luar bandar larang kemasukan orang luar. Larangan keras, notis larangan kemasukan orang luar ke perkampungan Penan di Long Kivok yang diletakkan di hadapan pintu masuk utama rumah panjang mereka. Dan yang kedua, keselamatan. Pak Dalih yang terletak berhampiran dengan sempadan Indonesia turut meletakkan notis larangan serupa. Okey, penduduk yang ni lagi penduduk Penan Long Kivok, kaum berawan di Long Jegan antara yang mengambil inisiatif kekang penularan COVID-19. Miri tinggal jauh di luar bandar bukan alasan bagi masyarakat orang Ulu untuk tidak menghindarkan diri dari wabak COVID-19 serta mematuhi perintah kawalan pergerakan apabila turut mengambil inisiatif mendirikan notis di pintu masuk utama ke rumah-rumah panjang mereka. Yang ini seperti yang diucapkan oleh ketua ketua Lukas Seman. Kami mahu melindungi penduduk kami di sini dan memastikan keselamatan dan kesihatan mereka. Justru kami melarang sama sekali orang luar untuk masuk kawasan kampung sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Bagus inisiatif mereka agar mengurangkan penularan COVID-19 dan menyelamatkan diri mereka dan patuh dengan arahan PKP dalam tempoh ini. Okey. Yang lain, JKDM Sarawak Hulu sumbangan kepada petugas KKM tangani COVID-19. Bagus. Iaitu Jabatan Kastam Diraja Malaysia mengulurkan sumbangan mereka kepada petugas petugas kesihatan. Bagus. Ini bagus. Benda yang sangat baik ini kita kena buat. Penduduk Sibu ternyata kian patuh PKP. Terdapat penurunan pergerakan orang ramai pada hari ketiga berbanding sebelumnya. Bagus, ada perubahan, ada perkara yang sangat bagus agar kita sama-sama patuh dengan perintah kawalan pergerakan sebab COVID ni setiap hari semakin meningkat, risau juga kita. Okey, juga di Bintulu, polis pantau orang ramai berkeliaran waktu malam. Rasanya bukan Bintulu saja, seluruh Sarawak rasanya. Kemudian rakyat Sarawak perlu serius main peranan bendung COVID-19 by Dr. Sim. Penting ni kita memainkan peranan. Seterusnya, permintaan barang bagi kegunaan Qingming merosot lebih 80%. Meskipun sambutan Qingming semakin hampir, namun masyarakat Cina di Sibu terpaksa menangguhkan amalan membersihkan kubur nenek moyang mereka disebabkan pandemik COVID-19. Ya, semua perkara, semua ada perayaan, kita terpaksa tangguhkan. Kenapa? Kerana COVID-19. Dah menjadi isu global pula. Tersalah tekan. Okey. Panjang dah jauh ni. Dah dekat lah berapa minit kita terus kepada berita lain. Terus ke berita dekat tak sempat nak sebut semua. Okey. Kita sentuh tentang sukan. Okey. Tabadau naik tangga keempat. Apa Tabadau tu? Melaka United dipotong 3 mata kerana gagal membayar baki tunggakan gaji para pemainnya Liga Super Malaysia. Kota Kinabalu dalam melayani perintah kawalan pergerakan yang bukan sahaja menyaksikan saingan Liga Malaysia 2020 ditangguhkan tetapi pasukan dilarang mengadakan latihan. Kedudukan carta CIMB Liga Super 2020 berubah. Perubahan kedudukan itu disebabkan pemotongan 3 mata ke atas Melaka United atas kegagalan membayar baki insurans, tunggakan gaji pemain-pemain dan pegawai-pegawai mengikut jadual yang ditentukan. Keputusan itu dibuat mesyuarat First Instance Body Pelaksanaan Kelab FAM yang dipungsikan oleh Syekh Muhammad Nasir, Syekh Muhammad Sharif secara teleconferencing bersama ahli-ahli jawatankuasa yang lain 2 hari lalu. Maksudnya Tabadau naik tangga keempat, iaitu negeri Sabah. Kemudian Melaka United dipotong gaji. Potong 3 mata kerana gagal membayar baki tunggakan gaji para pemainnya. Risau juga ni. Tunggakan gaji tak dibayar. Baki tunggakan gaji mesti. Tapi selesaikan hal itu. Okey, kalau di sini ada hikmah di sebalik penangguhan Liga Malaysia ya. Saingan Liga Malaysia membuka tirai akhir bulan lepas pastinya terkesan apabila FAM dan Liga MFL
mengarahkan semua aksi liga ditangguhkan susulan penularan wabak COVID-19. Okay. Kalau tahu baca yang seterusnya. Peninju Sukma Sabah berlatih sendiri di rumah. Bagus untuk mengekalkan stamina, mengekalkan kecergasan agar sihat dan juga boleh tidak menurun prestasinya. Bintang bola China diagnosis dengan COVID-19. Kemudian ada juga Piala Thomas Uber 2020 ditunda pada Ogos. Yakib agih peruntukan KBS RM100,000 secepat mungkin. Chakravorty letak jawatan selaku doktor pasukan bola sepak England. Oh, letak jawatan. Oh, okey. Kira pasal di newspaper. Okey, itu saja untuk hari ini. Sudah 20 minit kita berlalu. Alhamdulillah, anda turut bersama dengan saya pada pagi ini di Langit Dalam Channel. Mengetahui perkembangan semasa tempatan di Sarawak. Bukan saya tidak menafikan perkembangan semasa di tempat lain. Yang saya baca ini adalah untuk Utusan Borneo Sarawak. Okey, baiklah, itu saja. Terima kasih Utusan Borneo kerana menyediakan kami semua berita-berita penting untuk tempatan untuk mengetahui isu semasa yang ada di Sarawak ini. Itu saja. Kita jumpa lagi pada hari esok untuk laporan seterusnya dari e-paper Utusan Borneo. Assalamualaikum.